Right. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, jap. Setting jap. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi dan selamat hari Selasa. Okay, sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni, sekiranya audio dan visual saya clear, tolong komen padu dekat ruangan komen dan tolong tekan button like dan tolong tekan button love dulu. Sebelum kita nak mulakan sesi kita pagi ni, insyaAllah sharing kita pagi ni, insyaAllah. Okay, sambil tolong tekan button like, tolong tekan button love, tolong tekan button share dulu lah. Okay, sebelum tu juga saya nak kenalkan diri dulu. So, nama saya Syakir Haziq, boleh panggil saya Coach Syakir Haziq. So, Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah, di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS, alhamdulillah dengan izin Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya Masters dalam Islamic Financial Practice MIFP di INSEAD, which is University adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan alhamdulillah, saya juga merupakan antara panel jemputan yang telah dijemput oleh pihak Universiti YITM untuk membuat semakan kurikulum untuk beberapa subjek di bawah kos diploma dan degree investment lah. Di samping itu juga, saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia, di mana saya banyak berkongsi pandangan tentang isu-isu ekonomi dan juga isu-isu pasaran lah, pasaran. Dan alhamdulillah, I think sepanjang setiap hari Khamis lah, setakat ni setiap hari Khamis, hampir setiap hari Khamis lah, setiap minggu saya bersiaran di RTM di TV1 dalam rancangan BIS Malaysia untuk update keadaan saham, keadaan pasaran saham Asia dah. Okay guys, sambil tolong tekan like, tolong tekan love, like kalau macam tak ada, tolong tekan button share juga. Okay, so pagi ni kita nak share sikit lah, this is my point of view. Ini adalah pandangan saya lah, dan kalau kita faham keadaan pasaran kita sekarang, dan saya ramai orang tahu keadaan pasaran sekarang macam mana lah, dalam keadaan macam mana. Tetapi kita nak faham juga there's always opportunity, akan ada, sentiasa akan ada peluang dalam apa jua keadaan lah, dalam apa jua keadaan pasti akan ada peluang. Jadi pagi ni kita nak share juga kenapa apa yang berlaku dekat Bursa Malaysia ni, what really happen in Bursa Malaysia. Dan saya nak minta anda tolong tekan button share, sebab I think this is the first time saya nak share, saya nak kongsikan benda ni, dan saya tak pernah share sebelum ni, untuk kita nak faham what really happen in Bursa Malaysia. Okay, so technically, so kebanyakan kalau kita lihat lately, beberapa bulan ke belakang ni, kita selalu tengok dan kita selalu lihat berita berkenaan dengan keluarnya pelabur asing daripada equity, keluarnya pelabur asing, maksudnya pelabur asing menjual saham-saham yang ada dekat Bursa Malaysia. Dan kalau you lihat kepada sejarah, kita bercakap dengan fakta, dan kalau kita bercakap dengan sejarah, kalau kita kata tentang pelabur asing keluar ni, dia dah berlaku lama dah sebenarnya, bukan sekarang saja, tetapi actually been in this situation before. Pernah ada tahun yang mana pelabur asing keluar dan sebagainya. So kita nak faham dua instrumen. Pagi ni kita nak sentuh tentang dua instrumen pelaburan yang Malaysia ada. Okay, yang pertama sekali adalah instrumen pelaburan yang berkenaan dengan equity. Equity ni adalah kita punya Bursa Malaysia lah. Equity adalah Bursa Malaysia. Pasaran kedua adalah bond. Okay, bond ni adalah kita panggil sebagai bond ataupun sukuk lah. Kalau dalam yang Islamik ni kita panggil sebagai sukuk, yang konvensional ni kita panggil sebagai bond. Kita panggil sebagai bond. Okay. So these are two kinds of investment yang ada dekat dalam market, bond dengan sukuk, bond sukuk, dan juga equity. So biasanya apa berlaku adalah, kalau kita lihat condition sekarang ni, apa yang berlaku adalah
Kenapa market kita dan kenapa pelabur asing keluar? Pertama, kita kena faham keadaan di Amerika Syarikat. Keadaan di Amerika Syarikat. Di US kalau kita lihat, diorang punya kadar pulangan, kadar pulangan daripada segi rate. Nak senang faham, dia macam kita punya OPR lah. Kalau nak sebut macam lebih kurang lah, macam OPR kita, di mana kadarnya adalah lebih tinggi. Dia macam kalau kita simpan duit dekat dalam bank. Sebab pelabur ni matlamat adalah, pelabur ni bila kita melabur, matlamat kita adalah kita nak mendapat atau kita nak mencapai keuntungan yang paling tinggi lah, at the max, maksimum punya keuntungan. Jadi apa berlaku adalah pelabur-pelabur asing ni dia akan fikir di mana dia nak meletak duit mereka yang ada pulangan lebih tinggi. Jadi buat masa sekarang kalau kita lihat, kita ada gap lah antara US punya rate dengan Malaysian punya rate. Kita lihat US punya rate adalah lebih tinggi. Jadi pelabur asing apa mereka buat, mereka ambil keputusan untuk melabur di balik kepada Amerika Syarikat lah. Sebagai contoh, dia pull back the money and put there lah, supaya dia akan dapat keuntungan yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Okay, that's why kita lihat pelabur asing banyak keluar dan sebagainya, sebab of that condition lah. Okay, yang kedua, saya nak share juga pagi ni antara poin yang penting berkenaan dengan benda ni. Macam saya katakan lah, pelabur asing keluar ni adalah, pelabur asing masuk, pelabur asing keluar ni adalah benda yang normal. Cuma yang tak normal ni adalah apa yang berlaku selepas pandemik COVID-19. Ini yang saya nak tuan-tuan dan puan lihat. Okay, sekejap sebelum saya nak sentuh bab tu, saya nak bagi tahu dengan anda apa yang berlaku sekarang ni adalah kebanyakan, dan kalau kita lihat apa yang berlaku secara global. Secara global ni kita tengok ada berlaku peperangan. Iran katanya nak berperang dengan Israel, dan kemudian tidak ketentuan ekonomi yang agak memeningkan lah, saya rasa agak memeningkan dengan tarif dan sebagainya. So para pelabur memikirkan, pelabur asing ni apa yang dia fikir, dia nak cari tempat yang lebih selamat. So lebih selamat adalah, kalau kita boleh tengok, adalah apabila tempat yang lebih selamat adalah apabila mereka melabur di dalam bond ataupun sukuk, di mana bond dan sukuk ni adalah satu pelaburan yang lebih selamat. Bond dan sukuk yang diberi jaminan lah, yang ada jaminan. Okay, yang ada jaminan. So itu yang menyebabkan kebanyakan, kalau kita tengok inflow of money, mereka banyak pergi ke pelabur asing ni, banyak masuk ke dalam bond ataupun sukuk. So mereka banyak keluar daripada saham, mereka banyak retreat daripada saham, tetapi mereka banyak masuk ke dalam bond dan sukuk. Maksudnya mereka invest dekat dalam bond dan sukuk. Dan kalau kita tengok secara rekodnya untuk bond dan sukuk ni di Malaysia adalah pada paras yang kita boleh katakan agak tertinggi. Maksudnya kemasukan pelabur asing untuk melabur dekat dalam bond dengan sukuk adalah tinggi. Dan kalau kita tengok daripada segi pengeluaran, daripada segi pengeluaran pelabur asing di dalam equity pun agak tinggi juga. So kedua-dua ni dia vice besar lah, vice besar dekat situ, yang dia ganti dan dia top up dekat sukuk ataupun pelaburan yang lebih selamat. Pertama, dia akan fikir kat mana dia nak invest dengan pulangan yang lebih tinggi. Yang kedua, mereka akan fikir dekat mana mereka nak letak duit di tempat yang lebih selamat. Okay, kenapa? Sebab equity ni a little bit of risiko lah, because of keadaan semasa lah, macam saya katakan tadi, nak kata nak perang dan sebagainya. Kemudian daripada segi tarif dekat Amerika Syarikat dan sebagainya, yang menyebabkan syarikat-syarikat ni pun dia tak tentu, keadaan tidak menentu lah. So itu menyebabkan apa yang kita lihat sekarang, apa yang berlaku dekat Bursa Malaysia. Tapi saya nak bagi tahu dengan anda, kalau kita nak sebut tentang pelabur asing ni keluar, pelabur asing keluar ni actually dah berlaku lama. Since dulu lagi, daripada tahun zaman dulu lagi pun ada pelabur asing yang keluar, ada pelabur asing yang masuk. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia ni adalah berlaku perubahan daripada segi structure. Berlaku perubahan structure selepas COVID-19. Ini yang ramai tak tahu. Selepas COVID-19 berlaku perubahan. There's something changes. Kita nak kena faham dulu. Dekat Bursa Malaysia ni kita ada 3 jenis pelabur yang penting. 3 pelabur yang penting, iaitu pertama, kita ada institusi investor. Institusi investor ni termasuk dana-dana besar, big fund macam KWSP, macam Co-op dan sebagainya. Mereka melabur, mereka juga membeli saham-saham di Bursa Malaysia. Yang kedua, kita ada pelabur jenis foreign investor lah. Ini kita sebut tentang pelabur asing keluar, mereka jual saham dan sebagainya. Pelabur asing keluar. Yang ketiga, kita juga ada jenis pelabur retailer. Retailer ni adalah kita sendirilah. Kita ni adalah kita consider sebagai pelabur retailer. Kita bukan pelabur, we are not kita panggil sebagai pelabur institusi. Kita adalah pelabur retailer. Sampai tu tekan like, love. Guys, sampai tu like dengan love macam tak ada. Tuan-tuan mata share. Pagi ni kita sembang santai saja. Sebab saya nak share dengan tuan-tuan dan puan apa yang sedang berlaku dan kenapa ianya berlaku dan apa peluang yang ada yang kita boleh ambil. Right? What are the chances atau peluang yang kita boleh ambil. Okay, so ini adalah 3 pelabur tadi teman-teman. Kita ada 3 jenis pelabur. Kita ada pelabur institusi, pelabur asing dan pelabur retailer macam kita. So yang saya sebut tadi adalah pelabur asing. Pelabur asing banyak menjual saham-saham mereka. Dan saya ulang sekali lagi, bila pelabur asing menjual saham ni, ini adalah perkara normal dan ini pernah berlaku bertahun-tahun yang sebelum ni. It's been a few years back, pernah berlaku, tidak ada masalah.
And it's normal. Cuma macam saya katakan tadi, di Malaysia ni telah berlaku satu perubahan structure. There's change of structure. Okay. So konsep tuan-tuan dan puan nak kena faham. Okay, kita ada 3 pelaku tadi, retailer, institusi dan juga foreigner lah, foreign investor, pelabur asing. Okay, so biasanya apa berlaku di zaman sebelum-sebelum ini, right? What really happened before this? Okay, apabila pelabur asing menjual, apabila pelabur asing menjual dia orang punya saham, so normally apa berlaku adalah kita punya institusi investor akan support. Dia orang akan support dan dia orang akan start belilah. Dia akan start beli saham-saham yang ada dekat Bursa Malaysia ni, nak support the price dan sebagainya. Okay, cuma sekarang ni kita punya keadaan telah berubah selepas COVID-19. Kenapa saya kata ianya telah berubah selepas COVID-19? Okay, sebab kalau anda ingat, sebab tu COVID-19, during COVID-19, apa berlaku adalah, sebagai contoh saya ambil apa berlaku dekat KWSP. What happened in KWSP? So waktu COVID, siapa yang ingat, saya rasa semua ingat, KWSP ada beberapa pengeluaran ketika itu yang dibenarkan untuk kita keluarkan kita punya duit, kita boleh keluar duit daripada kita punya KWSP. Dan benda tu berlaku beberapa kali. Okay, this happened a few times. Okay, so anda kena ingat, KWSP adalah antara fund yang melabur ataupun invest dekat Bursa Malaysia. Dia among the fund ataupun melabur dekat invest dekat Bursa Malaysia. Okay, so apa berlaku tuan-tuan? During that 2020, few years before this, apa berlaku adalah kita ada beberapa siri, tak silap saya kena check balik, beberapa siri pengeluaran. Saya lupa nama dia, anda ingat tak? Sekejap, saya lupa nama pengeluaran tu. Okay, kejap, ada pun nama dia. Kita tengok sekejap nama pengeluaran tersebut. Sekejap, saya kena check balik, saya lupa banyak sangat ni. Dia punya pengeluaran. Saya ingat nama dia kat sini kejap. Ni. Kita ada beberapa nama pengeluaran. Kita ada I Lestari 2020. Jumlah pengeluaran lebih kurang berdasarkan data yang saya check, dia ada lebih kurang 20 bilion. I Sina 2020 hingga 2021 pengeluaran adalah sebanyak 58.7 bilion. Okay, I Citra 2021 ada pengeluaran sebanyak 21 bilion. And then 2022 berlaku lagi satu pengeluaran khas. Pengeluaran khas ni adalah 2022 nilai adalah 44.6 bilion. So jumlah keseluruhan kalau kita tengok ni hampir dekat 145 bilion yang telah di fork out ataupun keluar daripada KWSP. Tuan Syaiful Azman. Salam tuan. Waalaikumsalam. Guys, sampai tu dah like, love, tolong tekan button share juga. Saya nak anda faham apa yang sedang berlaku dekat Bursa Malaysia ni. Ini adalah pada pandangan saya, daripada perkiraan yang saya buat, saya nampak ini yang sedang berlaku. Dan inilah kenapa kita tengok Bursa Malaysia kita dalam keadaan sekarang yang agak perlahan. Kenapa? Okay, why this happen? Okay, so back pada story saya tadi. Bila kita tengok, KWSP dah keluarkan lebih kurang 145 bilion, 145 bilion sehingga 2022. 145 bilion telah dikeluarkan. Okay, telah dikeluarkan. Okay, so telah dikeluarkan. So bila ini dikeluarkan tuan-tuan, apa berlaku dengan KWSP? So diorang kena adjust. Okay, dana besar ni diorang kena adjust balik lah, sebab dah keluar 145 bilion. So this amount dah fork out ataupun dah keluar. Jadi ini yang menyebabkan mereka dikatakan tak support. Mereka masih support kita punya market, tetapi mereka tidak seagresif sebelum ni. Dan macam saya katakan, sebelum-sebelum ni pelabur asing pun keluar. Tetapi kalau kita lihat keadaan market lebih menarik because of mereka masih agresif ketika itu. Tetapi bila berlaku lepas COVID-19, bila amount yang terlampau banyak dikeluarkan, jadi apa berlaku adalah mereka dah withdraw. Bila duit telah withdraw, apa berlaku adalah mereka terpaksa adjust ataupun susun semula structure mereka, supaya dalam kalau kita lihat sekarang ni, mereka mungkin tidak begitu agresif. Tidak begitu agresif as before lah. Tidak agresif as before. Why? Sebab sebab yang ketiga. Sebab ketiga adalah tuan-tuan, apa berlaku adalah sekarang ni, kalau anda perasan di KWSP anda ada 3 jenis akaun. Betul tak? Kalau betul, tolong tekan 1 dekat ruangan chat. Okay, kalau betul tekan 1 dekat ruangan chat. Kalau betul tekan 1 dekat ruangan chat. So sekarang ni KWSP kita ada berapa jenis akaun? Kita ada 3 jenis akaun. Kita ada 3 jenis akaun. Akaun 1 akaun 2 dengan akaun akaun 3 yang kita boleh withdraw bila-bila masa. And we can withdraw the money bila-bila masa. So bila ada akaun ketiga ni tuan-tuan, so KWSP kena adjust lagi. They have to adjust more. Okay, maksudnya mereka perlukan aset yang boleh dicairkan dengan lebih segera lah, dalam keadaan lebih segera. Sebab sebelum ni kita tak ada akaun ketiga. Kita ada akaun 1, kita ada akaun 2, dan kita ada akaun 3 flexible account. Kita tak ada flexible account. Jadi mereka tak perlu pening nak kena ada simpanan ataupun cash reserve yang diperlukan untuk letak ke tepi, dan mereka boleh gunakan amount tersebut untuk invest ataupun labur, untuk gandakan atau untuk lebih agresif dekat dalam market. Tetapi apa berlaku sekarang, apabila ada akaun ketiga, so mereka kena fikir, mereka kena letakkan duit mereka tu pada tempat yang mana ianya terjamin, satu terjamin, dan yang kedua ianya mudah dicairkan. Sebab kalau mereka invest dekat Bursa Malaysia,
So dia akan agak, kita nak katakan agak berisiko lah. Pertama dia agak berisiko, dan kemudian nak cairkan dan sebagainya, dia akan ambil masa. Okay, tapi kalau mereka letak, contoh mereka letak di fixed deposit ataupun di tempat yang FD lah, contohlah mereka letak di FD, dia senang nak dikeluarkan bila-bila masa. So that's why apa yang kita lihat sekarang, saya boleh katakan bukan 100% kerana pelabur asing yang keluar, tetapi berupa perubahan struktur selepas COVID-19. Yang ini ramai orang tak kongsikan dan ramai orang tak nampak. Dan ini berlaku, dan macam saya katakan tadi, bila kata pelabur asing jual ni, benda ni dah lama berlaku. It's been a while. Kalau you pergi check data yang ada, dia dah berlaku daripada tahun 2000 lebih. 2010 sebelum ni pun dah pernah ada pelabur asing keluar. Tetapi market masih berada dalam keadaan yang agresif, ataupun kita boleh katakan agak nice lah, agak nice, dan kita agak ada momentum lah, dalam kata lain ada momentum. Tetapi apa berlaku sekarang adalah because of the changes of the structure, perubahan struktur yang berlaku, yang menyebabkan benda ni berlaku. Dan kalau kita lihat KWSP punya asset, aset dia tetap meningkat. Kalau anda check, anda pergi check data, anda check KWSP punya aset, tetap meningkat. Every year meningkat. Sekarang ni tak silap saya berapa trilion lebih kurang, a few trillion lebih kurang. Tetapi kenapa mereka tidak boleh begitu agresif sekarang? Kalau kita fikir kenapa tak boleh agresif, sebab saya katakan tadi, aset itu adalah aset. Okay, mereka tetap kena ada aset. Aset tetap meningkat. Kenapa aset tetap meningkat? Sebab kita masih mencarum. We are still mencarum. Lepas COVID-19 tu kita masih mencarum. Cuma daripada segi structure, saya sebut dari segi structure. So structure mereka mungkin dah berbeza, dah tak sama macam sebelum ni. Sebab ada akaun ketiga tadi. Contoh, because of the akaun ketiga. Ada akaun ketiga, so mereka perlukan duit ataupun reserve yang boleh kita sebagai pencarum, yang kita boleh namanya akaun fleksibel. So mereka perlukan duit tu segera. Jadi itu yang dah bawa duit tu ke tepi sikit, so dah simpan sikit ke tepi. So ini adalah benda yang saya lihat yang menyebabkan apa yang kita nampak dekat market sekarang ni. Antara reason why, sebab saya kaji, saya tengok benda tuan-puan, macam saya katakan, saya mengkaji benda-benda macam ni. Jadi saya lihat benda ni berlaku adalah mungkin disebabkan perubahan struktur dana awam kita lah, perubahan struktur daripada dana awam kita because of berlaku COVID-19, pengeluaran dan sebagainya. So duit tu dah masuk ke dalam kita punya dalam market, masuk dalam market, masuk dekat kita lah, kita gunakan duit tu dan sebagainya. So all those money is gone, duit tu telah pun tidak berada di dalam pegangan dana besar ni, yang menyebabkan mereka tak boleh nak lebih agresif. So of course mereka masih ada di dalam Bursa Malaysia, tapi mereka mungkin tidak seagresif sebelum ni because mereka ada benda yang mereka nak kena kontrol. Dan kalau kita tengok, tak silap saya, dia ada dia punya tagline, if I'm not mistaken, dia ada tagline dia dekat ST. Saya lupa tagline, saya kena cari tagline dia. Ada tagline dia kat sini. Sekejap. Okey. Sekejap, saya kena cari tagline. Dia ada tagline dia, saya lupa tagline dia. Di mana tagline ni yang menyebut tentang KLSP ni, dia nak lebih menjaga ataupun dia nak ada perkataan, saya kena cari perkataan dia. Lupa perkataan dia apa. Sekejap, I have to look up for the ayat lah. Dia ada tagline apa yang KLSP tengah buat sekarang. Dan I think okay, I think apa yang mereka buat ialah betul, sebab mereka nak kena jaga juga. Mereka they have to maintain ataupun nak jaga kita sebagai pencarum. So they have to think macam mana mereka nak susun diorang punya portfolio dan sebagainya, investment diorang, supaya kita sebagai pencarum akan mendapat dividen yang lebih tinggi. Dan of course, macam saya katakan tadi, this adalah benda yang saya lihat dan saya kaji dan saya nampak. Inilah menyebabkan apa yang berlaku. It's not totally because of the pelabur asing keluar. Yes, pelabur asing keluar juga adalah one of the reason. Tetapi daripada segi structure yang ada dekat kita punya supporting kita, daripada segi support punya structure tu dah kita nak katakan agak perlahan dekat situ. Okay. Okay, ni adalah apa, saya lupa ada punya tagline. Dia ada tagline ni, saya lupa tagline dia. Ada tagline ni, apa yang KWSP tengah buat sekarang. Ada, saya lupa dia punya tagline. Dia ada tagline dia, tak silap saya. Okay, saya kena cari tagline dia. So ini yang kita boleh nampak lah. So kalau nak katakan it's 100% because of pelabur asing keluar, mungkin saya boleh katakan it's not 100% lah. Saya boleh katakan pelabur asing keluar bukan kesan direct kesan lah, and it's not the direct kesan, tapi ini adalah daripada segi perubahan struktur. Okay, ini apa yang saya boleh kongsikan dan kita boleh nampak lah dekat dalam market sekarang. Dan nak bercakap tentang peluang tuan-tuan dan puan, so benda ni adalah bagi saya juga adalah satu peluang. Pertama, macam saya katakan tadi, dana besar ni pertama dia akan cuba
structure balik dia punya portfolio dan sebagainya. Sebab perubahan ni berlaku, ada akaun 1, ada akaun 2, kemudian tiba-tiba ada akaun fleksibel. Itu yang pertama. Kemudian ada berlaku withdrawal yang sebelum ni lebih kurang 145 billion. So they need to restructure back. So mereka kena susun balik. So bila nak ambil susun ni, dia akan ambil masa lah. Dia akan ambil masa, bila dia dah stabil balik nanti, when they have to come to the point of stable ataupun berada dalam keadaan yang lebih baik, and then baru mereka akan susun balik semula, dan mungkin mereka akan start tu kita panggil sebagai lebih agresif lah dekat dalam market. Dan bila mereka dah start lebih agresif, so berkemungkinan market kita akan jadi lebih agresif. So that's why saya rasa sekarang ni adalah peluang kita, tuan-tuan dan puan. Bagi saya, this is the opportunity yang kita boleh ambil. Why? Sekarang ni adalah peluang untuk tuan-tuan dan puan. Nombor satu, saya kata kena belajar segera. You have to learn right now. Belajar cepat-cepat tentang saham ni. Tak kisahlah nak belajar ilmu fundamental ke, ilmu technical ke, ambil peluang. Sebab bila mereka dah start agresif balik nanti, sebab macam saya katakan tadi, sekarang ni adalah kita nampak, apa yang saya nampak adalah fasa untuk mereka restructure balik, untuk mereka susun. So dia akan lebih perlahan sedikit. Tetapi bila semua dah okey balik, bila dia punya structure tu dah start okey, daripada segi susunan tu dah okey, so baru dia boleh launch ataupun dia boleh pergi balik kepada kita panggil sebagai start agresif semula. Dan bila dia dah start agresif semula, tuan-tuan, waktu tu baru awak nak terkial-kial, baru nak belajar, baru nak buka akaun SDS. So saya rasa dah agak lambat lah. So sekarang ni bagi saya adalah waktu yang terbaik untuk buka akaun, dan cuba cari saham-saham yang ada fundamental yang baik. Ada saham kita panggil sebagai syarikat-syarikat ataupun saham-saham yang ada fundamental yang baik. This is the moment, this is the right time untuk kita nak kena carilah. Dan kemudian cari juga saham-saham yang mempunyai dividen yang baik. Cari saham-saham yang ada dividen yang baik. Sebab ini adalah antara pinpoint, ataupun kalau kita nak fikir, kalau kita nak cari saham yang ada dividen yang baik because of the reason macam saya katakan tadi, dana besar ni pun mereka tengah dalam fasa untuk melihat mana yang boleh memberi keuntungan yang lebih tinggi, sebab diorang nak menjaga kita sebagai pencarum. Even saya sendiri pun mencarum. Jadi they have to protect us, So ini adalah benda yang saya rasa saya katakan sebagai peluang lah. Dekat dalam market ni, saya nak katakan ini adalah peluang. So kalau you tak ambil peluang ni sekarang, sebab saya lihat benda ni dia tidak akan berkekalan begini. Macam saya katakan, it's not gonna stay like this forever. Sebab macam saya katakan, dia ada sekarang ni adalah masa restructure untuk dia susun semula. So dia akan lebih less agresif. Tapi bila semua dah okey balik, kita dah terjaga dengan baik, alright, dan fund tu dah ada peningkatan. Sebab kita pun macam saya katakan, kita as pekerja macam orang biasa, rakyat marahan, kita still kita panggil sebagai still membayar ataupun mencarum. Jadi caruman ni akan naik, setiap tahun akan naik dan naik. Dan bila amount ni dah start naik, dia dah susun, dia punya susunan structure tu dah susun dengan baik, dah ada duit lebihan lebih banyak. So mereka boleh pump balik, dan ini yang kita akan lihat kitaran di dalam pasaran bursa Malaysia. Ini kita akan nampak dia akan start akan bergerak dan lebih agresif selepas ni. Ini apa yang saya boleh nampak lah. I can see sekarang. Ini apa yang saya nampak setakat ni, yang saya boleh share, yang saya boleh kongsikan. So that's the point. You get something tak? Kau dapat komen padu je korang chat, macam komen macam cakap seorang-seorang ni, dapat komen padu. So point saya nak share pagi ni, ambil peluang sekarang, pergi belajar. Kalau tak belajar, buka akaun DS. Kemudian yang ketiga, cari saham-saham yang ada fundamental yang baik, cari saham-saham yang ada dividen yang baik. Ini adalah peluang-peluang yang ada dekat dalam pasaran sekarang. Sebab saya katakan tadi, apabila berlaku bila dah restructure balik semula nanti, kalau awak baru nak terkial-kial, benda dah bergerak, jangan cakap abang tak payung. So saya cakap, saya ulang sekali lagi, benda ni tidak akan berkekalan lama. Keadaan market tidak akan lama begini, dan insyaAllah dia akan kembali back to normal, dan dia akan jadi lebih menarik di masa akan datang. Ni apa yang saya boleh kongsikan pagi ni. Alright, sampai tu like dengan jam tak ada je, tolong tekan lebih sikit. Like tak ada, tak apa, tekan lebih sikit. Sampai tu tekan button share sekiranya anda dapat something daripada apa yang kita kongsikan. Sebab saya tak ingat, dia punya sekejap. Resipi ada dia punya ni. Sekejap. Ada dia punya, dia ada tagline dia. Dia ada tagline lepas PKP ni, dia ada tagline dia. Saya lupa tagline dia apa. I have to look out balik kepada dia punya tagline. So ini adalah saya rasa benda yang sangat menarik untuk kita nak fahami benda ni. Sebab ni secara general lah, secara luas, secara besar untuk kita fahamkan. That's why macam even macam saya sendiri pun start daripada bulan Mei, sebab kita dah nampak benda ni, tuan-tuan. I've seen this, saya dah nampak apa yang bakal berlaku. So that's why kita buat sesi technical analysis secara percuma. Kita ada Facebook group, anda pergi dekat pin komen, join Facebook group tersebut. Kita ada sesi technical analysis, basic analysis yang kita buat secara percuma. Sebab apa? Ini adalah preparation, persediaan. Kenapa saya buat ni semua? Ini adalah sebab persediaan. Sebab orang lain semua tak ready lagi. Semua orang nampak macam kabur-kabur,
blur kata, semua tak tahu apa yang jadi sekarang ni. Tapi kita dah dalam fasa bersedia. Saya sediakan follower saya lebih awal. Sebab tu kita sediakan sesi basic technical analysis kita buat. Kita ada ebook sama kita bagi percuma. You boleh join kita punya Facebook group. Tapi make sure kalau anda nak join Facebook group tu, pastikan isi semua detail dengan betul. Sebab kita nak mengelakkan sebarang fake account ataupun scammer account join dekat dalam group tersebut lah. So make sure bila anda memohon untuk join group, pastikan anda akan diminta untuk mengisi detail. Pastikan anda isi dengan betul untuk kita filter daripada scammer ataupun fake account ni untuk join lah. Daripada scammer ataupun fake account ni join. Okay, ni yang saya boleh share kan lah. Sekejap, sebab saya tengah cari dia punya tagline, saya lupa tagline dia. Dia ada tagline dia. Sekejap saya tengah mencari tagline. Dia ada tagline dia yang menyebabkan dia punya structure ni. Sekejap. Mana ni kalau punya tagline? Saya ada susun punya tagline tapi saya lupa saya letak kat mana. Okay, dia ada tagline dia. Okay, dan kita tak boleh bagi saya apa yang KLC buat ni adalah betul lah. Sebab mereka nak menjaga kita. They want to protect us as penjarum. Penjarum ni they need to protect us. So they have to do something lah. Mereka kena fikir cara dan kaedah macam mana untuk kita protect kita. Okay. Saya tak jumpa lah dia ada tagline ni. Saya lupa tagline ni. Kalau kita faham tentang tagline tu, baru kita tahu apa yang KWC tengah buat. Apa yang KWC tengah buat untuk diorang nak protect kita. There's something yang diorang buat as a pencarum lah. Okay, saya lupa lah, nanti saya kena cek balik. Satu lagi saya ada share video macam mana nak tengok jerung beli sebelum saham tu naik. Tapi lepas saya check balik, saya rasa video tu agak blur. So jadi nanti kita akan up balik video baru. Mungkin insyaAllah malam nanti kita akan up satu lagi video baru untuk kita tengok macam mana jerung beli sebelum harga saham naik. Siapa nak kita share sekali lagi? Komen nak dekat ruang komen. Sebab I think apa yang kita share tadi adalah dia agak video yang kita share tu agak kurang sikit lah. Agak kurang sikit. Yang arti kata lain agak kita panggil sebagai tak clear. The video is tak clear. Jadi nanti kita malam ni kita akan kongsikan sekali lagi. Okay, kita akan kongsikan sekali lagi. Right? Kita akan kongsikan lagi. Okay, minta maaf saya tak jumpa lah dia punya tagline. Tapi tagline ni tu kalau you faham, dia lebih kepada nak protect kita as penjarum. Dan they are telling what they are doing lah. Apa yang mereka tengah buat sekarang. Right? They are telling what they are doing. Ini apa yang saya boleh nampak, yang saya boleh kongsi, yang saya boleh share lah pagi ni insyaAllah. So hopefully you get something lah daripada apa yang saya share. So bagi saya you have to take opportunity lah sekarang. Ambil opportunity sekarang, ambil peluang, do take the opportunity sekarang. Sebab benda ni tak lama. I tell you, benda ni dia tidak akan dalam situasi begini lama. Sebab nanti bila dah naik nanti, takut bila you dah lambat, so nanti anda akan jadi antara orang-orang yang tercicir dan tertinggal. Dan macam kita sendiri, kita dah prepare start daripada bulan lepas. Saya dah start buat session free. Dan session pun kita buat pun percuma je. Alright, we give it for free. Kita bagi percuma je untuk anda bersedia. Sebab jangan cakap abang tak payung, jangan cakap abang tak bagi tahu awal. Sebab kita dah study, kita dah kaji. So sebenarnya ada tempoh masa. Sebenarnya kita boleh agak berapa lama benda ni akan berlaku. Ada anggaran, kita calculate bila ada some anggaran yang saya boleh agak lah. Tapi saya tak nak beritahu berapa anggaran tersebut. Okay, saya nak beritahu berapa lama kita agak-agak market akan dalam keadaan macam ni sebelum dia agresif semula. Saya tak nak beritahu sampai bila. Tapi kita dah buat projection, so kita nampak ada anggaran sampai bila. So that's why kita pun bagi tahu bersedia. Kita nak anda bersedia lebih awal. Bersedia lebih awal untuk anda tengok, untuk anda lihat dan be ready lah. Dan kita dah bersedia daripada bulan lepas. Saya dah start sebenarnya dengan bulan kelahiran saya juga. Saya dah start buat program yang kita bagi secara percuma saja. Basic Technical Analysis. Right? InsyaAllah ini apa benda yang saya boleh share dan saya boleh kongsikan. Do you get something pagi ni? Kalau dapat komen padu sikit dekat ruangan chat. Komen padu lagi sikit dekat ruangan chat. Dapat sesuatu. Sesi pagi ni sesi santai je. Pagi ni memang santai je. Kita takkan go terlampau deep tentang strategi, teknik apa technical apa. Technical semua, technical semua kita ada program bahas. Boleh join tu. Kita buat pun free je, percuma. Masuk je dalam tu. Tak ada minta apa pun. Cuma apa yang saya minta tolong adalah siapa yang dah duduk dalam grup tersebut, silalah ajak kawan-kawan, tekan button invite kawan-kawan untuk ajak join sekali belajar sama-sama. Alright, sebab kita nak sebarkan ni supaya insya-Allah lebih ramai lagi akan dapat manfaat lah. Okay. Dan sekali lagi tuan-tuan, apa yang saya share pagi ni adalah saya punya pandangan peribadi. This is my personal point of view. Dan saya lihat dan saya kaji, saya tengok dari segi data dan fakta. Saya lihat berkemungkinan apa yang saya share ni adalah
based kepada saya punya pandangan peribadi. Saya ulang sekali lagi, ni pandangan peribadi saya lah. Sebab saya study based on fakta dan data yang ada. So saya lihat this is why what really happens in our market lah. Dan hopefully macam saya katakan, benda ni ada time frame dia. Kita dah kaji dan kita tengok ada masa dan kita boleh agak lah bila agaknya benda ni akan end. Anggaran lah, bukan confirm. Kita boleh anggarkan bila dia akan end ataupun market akan start to kita panggil sebagai agresif semula. So agak quite interesting lah. Alright. Okay, so I think tu je apa saya nak share pagi ni. Guys, sebelum saya terlupa, 21 Jun. Yes, this Saturday, Sabtu ni 21 Jun, saya akan berada di Mid Valley Mega Mall untuk program Invest Fair. So saya akan mewakili broker saya as a speaker pada 21 Jun ni. Slot saya pukul 12 kot, tak silap saya. Slot saya pukul 12 ke 12.30, lebih kurang macam tu lah. So nanti siapa yang ada masa free boleh pergi ke Mid Valley Sabtu ni, ada program Invest Fair. Mana tahu kita boleh jumpa dekat Invest Fair, mungkin kita boleh bergambar dan sebagainya, insyaAllah. Okay, so insyaAllah kita jumpa dekat hari Sabtu nantilah. Siapa yang free, siapa yang lapang, boleh pergi. Siapa yang tak free, tak apalah. Mungkin kita boleh jumpa di hari yang berbeza, hari lain nanti, insyaAllah. Alright, so saya rasa itu saja. Thank you so much. So jangan lupa sesi ni kita run setiap pagi jam 8 untuk kita kongsikan info-info semasa berkenaan dengan market, insyaAllah. So itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan kalau anda rasa video ni bermanfaat, tolong tekan button share, kongsikan supaya insyaAllah lebih ramai lagi dapat manfaat. So itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi. Kurangan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye.